Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam kot, masuk dalam. Siapa masuk dalam boleh masuk dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram azim bin izam. Summa ila syabdu sama ibn Salih sallallahu alaihi wasallam syawilhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Ya mu'allimul hikmata 'allimni ya mu'allimul hikmata 'allimni ya mu'allimul hikmata 'allimni. Rabbi adkhil mudkhalan sidqin wa akhil murjan sidqan waj'alni min ladunka sultanan qadim ilaika bana zalika kulli. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahman المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق القابض الباسط الخافض المعز المذل السميع البصير الحكم العدل الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب المجيد الباعث الشهيد القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الظاهر المقدم المؤخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المالك الملك ذو الجلال والإكرام جامع الغني المغني المانع الضار لي الباقي اللهم صل أفضل الصلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك ذاكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampailah jadi sama ini pendengaran engkau itu dengan basar engkau itu, dan engkau dengan hal keadaan, dan engkau dengar dan juga engkau lihat dengan Allah, dan juga engkau berkeluar dengan akhlak Allah, dan jernihlah hatimu jadi ia akan arsyullah, yakni tempat bagi tajalli Allah Ta'ala. Maka jadilah engkau fana, yakni baqa dengan Allah Ta'ala. Baik, bahaskan. Baik, ini letakkan di antara syarat orang yang nak mendapat di antara kedudukan maqam, yang mana persalinan di antara sifatnya tenggelam dalam sifat ketuhanan. Orang yang berlaku di antara dinamakan dia fana'ul sifat, ataupun dalam kaedah lain yang dinamakan wahdatus sifat. Dalam dua perbahasan ni, kalau nak pergi tengok di antara syarat-syarat dia, kalau dalam hadis kursi Allah letakkan dia dua syarat. Yang pertama di antara menghampirkan di antara hamba aku itu kepada aku tadi bil faraid, dengan segala amalan yang wajib. Buat amal yang wajib ini hal keadaan menghampirkan diri kepada Allah. Tetapi kalau siapa yang nakkan kasih kepada Allah haqqa bin nawafil, yakni dengan membanyakkan dikan amalan sunnah dan juga sembahyang-sembahyang sunnah. Kalau seandainya dua perkara ni tak dilazimkan dulu, dia nak main dalam, sedangkan di antara sembahyang pun kadang-kadang lewat, nak main dalam, sedangkan pada hakikatnya kadang-kadang sunnah pun dalam keadaan belum lagi ada kegairahan dalam melihat, dalam memandang sunnah. Kalau dikatakan sembahyang itu menghubungkan antara roh dengan Tuhan, dia merupakan mi'rajul mukminin, merupakan mi'raj roh bagi orang yang mukmin dalam pertemuan dan liqa dengan Tuhan. Tetapi bila mana di antara hal mula-mula pada keadaannya Allah memfardukan pada 5 waktu,
Kemudian hal keadaan dilakukan oleh Rasulullah dengan qabliyah dan ba'diyah dengan 22 rakaat tambahan. Kemudian ditambah oleh Rasulullah dengan sembahyang duha dan isyraq. Ditambah oleh Rasulullah dalam keadaan sembahyang witir dan juga tahajud. Ditambah oleh Rasulullah dengan sembahyang berbagai sembahyang sunnah. Maka bila takdir katakanlah nak bagi tahu keuntungan bagi adanya Rasulullah itu tadi, dia banyak lagi membuka laluan bagi roh orang mukmin ini untuk terus meraj kepada Allah. Kalau orang nampak di situ tak, bagi roh yang ada keinginan dengan Tuhan, bagaimana sirih yang nak kembali pada kegenggang, bagaimana orang yang nak tengok balik pada jalan kembali, bagaimana dalam keadaan mereka yang nak tengokkan hal keadaan bagaimana roh kembali balik, hal keadaan tenggelam dalam nur hakikatul Muhammadiyah, nur hakikatul Muhammadiyah tenggelam dalam nur zat Allah Ta'ala. Kalau dia nampak jalan tu, kalau dia tak nampak dalam jalan tu, beramallah. Hal keadaan yang pertama, buat sekadar yang fardu. Yang itu jalan keadaan dan jangan ditinggal. Fardu sekadar dibuat pada fardu, dia kena ambil banyak cara. Yang hal keadaan kena buat yang terbaik. Fardu yang pertama, tidak ada salat bagi laki-laki yang mendengar azan semayang di rumah, tidak namakan dia akan salat. Maka syarat bagi orang laki-laki, pergi dia hal keadaan pada ketika itu dengan keadaan ke masjid, kerana mengayukkan bagi watak Rasulullah, dan kerana dalam keadaan menunjukkan bagi kasih Rasulullah, kerana menunjukkan kerana nak mengharapkan di antara pantulan daripada cahaya Rasulullah. Itu syarat dia lah. Kalau sekadar nak ambil fadail, itu kau kena pergi surau depan sana. Kalau nak kelebihan lah, bukan masjid, pergi surau depan sana. Siapa sembahyang berjemaah dapat 27, yang tu sebelah sana. Aku tak kata salah, kau pergi sana. Sana boleh, tak ada masalah. Bahkan kalau takdir kata, di antara kalau hal keadaan apa yang kau buat, pintu nak ketuk pintu ketuhanan, ini ketuk dulu daripada pintu Muhammad. Nak ketuk pintu Muhammad. Seluruh ketukan ini dia takkan ketuk dengan ibadat-ibadat yang zahir. Dia diketuk dia hal keadaan dengan rasa kasih dan cinta kepada Allah dan Rasul. Dia tak buka dengan pintu yang lain. Kau semayang pun banyak rakaat, tetapi bukan dasar di atas kasih pada Rasulullah, dia lembab. Kalau tak, dia kata kau buatlah amalan sunnah, tapi bukan dasar kasih kepada Rasulullah, dia lembab. Buat atas dasar kasih. Kalau bila kau buat atas dasar kasih, macam mana dalam keadaan nak meraut kasih bagi Rasulullah? Maka kena baca oleh sirah Rasulullah, kena baca oleh perjuangan Rasulullah, kena tengoklah di mana senyum dan tangis Rasulullah, kena tengoklah siapa Muhammad yang memperjuangkan umatnya, walaupun umatnya tak pernah melihat akan dia dan dia tak pernah melihat akan umat dia. Bila hal keadaan timbul di antara cemburu golongan muhajirin dan ansar, siapakah di kalangan yang terbaik di sisi Allah dan Rasulullah, lalu di kalangan mereka satu-satu dalam keadaan pertikaian mereka, maka didengar oleh Rasulullah, sesungguhnya di antara aku kasihkan kepada golongan muhajirin dan juga golongan ansar. Golongan muhajirin yang sama-sama berhijrah bersama aku, ansar mereka yang telah menolong pada ketika umat Islam dalam kesusahan. Tetapi ada satu umat yang aku terlalu cintakan kepada mereka. Maka hal keadaan timbul tanda tanya bagi golongan muhajirin dan ansar, siapakah itu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah SAW, itulah umat aku pada akhir zaman, yang tidak melihat dia akan aku, yang tak pernah bertemu dia dengan aku, tetapi mereka akan mengunjungi pada makamku, dan mereka akan mengambil kaum ringgit kerana menziarahi aku, dan mereka mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada aku, hal keadaan mereka beriman apa yang aku bawa. Yang ini ya Rasulullah kata, aku cinta mereka ini, kata Rasulullah. Dasar dia kasih cinta lah bang. Pasal dia punya kona ni cukup memang banyak. Ada kalanya pakai jubah tu bagus, tapi bila depan orang ramai dia seorang pakai jubah, dia jadi kembang. Habis, niat habis. Kadang-kadang pakai serban ni memang bagus, 70 kali ganda. Tapi bila mana dah berhadapan dengan orang geram, timbul satu gah lagi pada diri dia, tergelincir lagi. Bila pergi sembahyang berjemaah pada ketika itu dah cantik dah atas landasan Rasulullah. Bila balik tengok orang tak pergi sembahyang, dia mula kutuk dalam hati, tergelincir dia pula lagi. Nak jaga hati ni kan main susah bang, bukan senang nak jaga hati ni. Cukup main susah. Kita nak jaga hati pun susah, tu pula jadi hamba jaga hati bini. Bini mengajuk nak kena jaga, semua nak kena jaga. Hati kau tak boleh jaga 3 minit nak semayang hubungan dengan Tuhan, kau sibuk tambah beban lagi nak jaga hati bini. Bini tak berkata ada ajak pergi mana-mana tak nak pergi, bini mengajuk. Jadi dia ada jantan bodoh, duk memujuk 2-3 hari, duk memujuk. Hati kau tak boleh jaga, nak jaga hati bini, tempah bala kau lebih. Faham? Mulai hari ni tak payah ada nak jaga-jaga hati bini. Kalau dia buat bercanggah daripada syarak, tegas pada hukum. Orang laki-laki itu kuat, tetapi hal orang laki-laki itu tegap. Hal keadaan dia lebih kuat bila dia tegas dalam hukum, khususnya bagi orang yang di bawah tanggungan dia. Maknanya tak ada harapan anak dia nak langgar perintah Allah di hadapan dia. Tak ada harapan bini dia nak langgar perintah Allah di hadapan dia. Tegas seorang suami adalah di antara kekuatan bagi seorang laki-laki.
Jadi buat sembahyang sunnah. Bila takdir kata buat sembahyang sunnah, yang membuat itu perbuatan zahir, yang berkata itu dalam perbuatan di dalam. Bila tak ada kata bangun pagi, saya dah bagi contoh. Yang dikendaki dia begini, dia bangun daripada pagi, belum lagi apa-apa cerita, tiba-tiba dalam keadaan diterkenangkan Rasulullah, lalu dalam keadaan dia teringatkan nyawa dia Allah sambung balik pada pagi ni, roh dia Allah kembalikan masuk. Setiap orang yang tidur Allah Ta'ala akan genggamkan pada rohnya. Bila tak ada kata Allah kembalikan dia balik, maka hiduplah dia pada pagi itu. Andainya Allah tak kembalikan balik, maka tak sampai dia subuh dekat masjid Tengkera pada ketika itu. Dia bangun alhamdulillahillazi ahyana, dia hambarkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana apa dia buat demikian. Belum lagi ada apa-apa urusan dia pada ketika itu, dia dah teringat, dia baca doa itu kerana terkenangkan perbuatan itu adalah perbuatan Rasulullah. Dia bangun dalam keadaan tidur, diingat akan nama Allah, bukan sekadar dia nak menuntut bagi kelebihan dan fadail amal, tetapi dia memandang yang itu adalah watak kekasih Allah, yakni watak Nabi SAW. Lalu dibuat di atas dasar kasih. Dia masuk dalam bilik air, tak ada orang yang akan tengok. Dia langkah dengan kaki kiri kerana dipandang itu adalah langkah Rasulullah. Dia keluar bilik air dengan kaki kanan, tak ada orang yang memandang dan catat perbuatan dia. Dia pandang itu perbuatan Rasulullah. Sebab itu Muhammad dijadikan daripada sifat yang basyariah. Daripada mula bangkit tidur sampai tidur balik, Muhammad dia memainkan peranan watak sebagai manusia biasa. Siapa yang nak masuk dalam kolam cahaya Rasulullah, ayukkan perbuatan Nabi itu di atas dasar kasih kepada Rasulullah. Kerana hal andainya manusia telah pun mengecap ataupun mendapati akan cahaya Rasulullah, maka akan terkuaklah pintu ketuhanan. Itu syarat dia. Jangan kau nak kata nak jalan terus pada Allah hal keadaan dengan menepikan Muhammad. Jangan, tolong. Itu kalau kau bahas hakikat aku tak tahulah, tapi aku nak ceritakan yang dekat sini. Bagaimana di antara manusia sebab itu manusia lajak di dalam semayang, dia nak lajak lebih daripada dua. Dia kena tinggal dulu pada stesen yang kedua, dinamakan tahiyat awal. Di situ dia akan menyebut perkataan Sayyidina Muhammad. Bukan disebut perkataan Muhammad, dia akan menyebut Sayyidina Muhammad. Stesen untuk masuk dalam gedung Rasulullah, dalam gedung Nur Rasulullah, dalam mahathah yakni stesen Rasulullah. Sebelum dalam keadaan apabila dia sampai kepada stesen Rasulullah di atas dasar kasih, hal keadaan bahawa serkupan kasih Allah sentiasa menunggu. Siapa yang tenggelam dalam kasih Nabi, nescaya ditarik mereka itu naik kepada hadrat Allah Ta'ala. Itu je selang aja perbuatan sunnah. Nak semayang pun payah, berat, kena buat atas dasar kasih, dia takkan penat dia. Atas dasar kasih. Kalau buat atas dasar nak mengumpul amal, tuan-tuan akan penat. Kalau tuan-tuan beramal atas dasar nak mengumpul amal, tuan-tuan akan penat. Kalau ada guru yang membagi tuan-tuan dengan berbagai-bagai amal, dia memenatkan tuan-tuan. Kalau andainya guru memberi kaifiat bagaimana cara beramal dan memasang batin dengan Tuhan, yang ini ada jalan yang paling mudah dan jalan yang paling potong yang tak memenatkan bagi anak murid dia. Maka semayanglah 2 rakaat. Yang pertama kalau dia sunnah kerana datang kasih pada Nabi. Yang kedua bila dah masuk takbiratul ihram, maka paut dan tautkan hati itu dengan Allah Ta'ala. Hadaplah, ya Allah, dulu ya Allah, aku masih lagi dalam keadaan kotor, aku belum lagi sempurna dalam keadaan taubat, tapi Engkau kejutkan aku tengah malam, wahai Allah, untuk ajak beribadat kepada Engkau, ya Allah. Maka rasakan takut dengan sebab kedilnya diri kita nak berhadap dengan keagungan dia. Bila rasakan kotor najis dengan maksiat, najis dengan gila dunia, najis dengan gila pangkat, najis dengan gila darajat, najis dengan gila kemasyhuran, najis gila nak jadi hubur riasah, nak jadi kepala dalam masyarakat. Ni semua najis bangkai-bangkai ini hal keadaan yang mengotorkan bagi batin manusia. Ya Allah, aku masih kotor, tetapi Engkau tarik hati aku untuk pergi kepada Engkau. Maka 2 perasaan ini diajukan setiap kali dalam ibadat. Yang pernah takut berhadap dengan keagungan Allah, yang kedua malu berhadap dengan kehormatan Allah. Faham? Dia cakap Melayu, tak faham aku tak tahu lah kau. Cakap apa? Cakap Melayu. Habis. Maka pada ketika itu dia tidak mendengar dengan telinga dia, melainkan hal keadaan dia mendengar dengan pendengaran Tuhan. Dia melihat pada ketika itu tidak dengan mata dia, tetapi dia melihat dia dengan penglihatan Tuhan. Istilah bahasa dia bang. Ini bab tauhid ni. Bab tauhid. Kalau tengok kata orang Tengkera ni, apa dia dapat anugerah? Tokoh model Ahlussunnah wal Jamaah bagi kerajaan negeri Johor. Ustaz Rashid Makib. Rashid Makib dapat gelaran tokoh tauhid negeri Johor, tuan-tuan. Orang kampung 8, bukan orang Tenggara. Orang kampung
Orang kampung 8. Orang Tenggiri tak ada harapan. Dia kira nak masjid dia boleh. Itu dia. Anak orang kampung 8 dapat toko tauhid yang diiktiraf di Johor, tuan-tuan. Saya baca terperanjat tengok. Ni macam anak Haji Makib je. Betul anak Haji Makib. Habis. Maka pada ketika itu apa pasal? Apabila di antara telah tenggelam di antara seluruh daripada perbuatannya di dalam perbuatan Tuhan. Bahal keadaan tenggelam di antara seluruh sifatnya dalam sifat ketuhanan. Maksud daripada perkataan ini, tenggelam dulu dalam sifat dalam af'al ketuhanan, yakni menafikan bagi segala perbuatan ini dengan kekuatan dan keinginan dia, melainkan dia mutlak dia berlaku. Kalau pelengkap tak faham dengan izin Allah. Kalau pelengkap yang boleh faham sedikit hal keadaan, dia tidak berlakukan gerak itu, melainkan yang pertama dengan izin Allah. Yang kedua, hal keadaan dengan kehendak Allah Ta'ala. Yang kedua, bila berlaku dua ini, bagaimana nak mendapatkan tauhidul af'al ini? Maka dia kena tanggalkan dua selipar dia. Seperti mana diperintahkan Nabi Musa tinggalkan dua seliparnya di bawah Bukit Tursina untuk naik di atas Bukit Tursina. Selipar yang sebelah kanan dinamakan haula, selipar yang sebelah kiri dinamakan quwwah. Locot haula dan quwwah ini melambang kerohanian kau akan ditarbiyah dan juga hal keadaan ditatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak pastikan benda di dalam keadaan dia terjadi, kau tak mudda'i, tak mendakwa. Kau dah banyak amal, kau tak mendakwa. Aku dah sekarang dah okey, kau tak mendakwa diri kau. Aku sekarang dah alim, kau tak mendakwa diri kau. Aku ni tak ada sesuatu yang kau nak mendakwa bagi hak yang ada pada diri kau walaupun sebesar biji sawi. Hal keadaan segala-galanya berlaku di atas kehendak Allah Ta'ala, di atas aturan Allah Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala. Buka dua dalil ayat dalam surah Yasin. Walau nasya'u lamassakhnah, walau nasya'u latamasna. Dua ayat. Kalau dalam ayat yang lain terjemahan dia, andainya aku tarikkan di antara penglihatan mata kamu dan juga penglihatan mata kamu dan pendengaran telinga kamu, siapakah di antara yang lain daripada aku yang boleh mengembalikan buta kamu dan pekak kamu, kata Allah. Allah nak cerita pendengaran dan penglihatan itu mutlak adalah hak dia, tuan-tuan. Pasal Allah tanya dalam Quran, Allah tanya apa dia? Andainya aku tarik penglihatan yang ini sama hal keadaan yang ini basar dan juga pendengaran mereka, siapakah yang boleh mengembalikan balik penglihatan dan juga pendengaran mereka? Walau nasya'u la tamasna, ayat menceritakan. Kalau dua ayat walau nasya'u la masah saya dah bagi daripada tuan-tuan. Kalau Tuhan kata, kalau aku jamkan bagi segala urat-urat dan tulang belulang kamu, hal keadaan aku jamkan pada diri kamu, siapa di kalangan kamu hal pamasata'u mudiyya wa la yarji'un? Siapa di kalangan kamu yang boleh berjalan ke depan, go ahead ke depan ataupun gustan ke belakang, kata Tuhan. Kalau Allah dah tarik. Lebih ngeri lagi kalau aku tarikkan penglihatan kepada kamu, siapakah yang boleh membimbing kamu dalam perjalanan kamu, kata Allah. Allahu Akbar. Nak buat macam mana? Nak fahamkan dululah. Jangan mengaku kata aku ni dah buat ini, aku dah buat ini, aku dah buat ini. Mula-mula cakap bodoh dulu, semuanya dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Tanda orang yang nampak kesalahan dia sikit, tapi satu kekufuran yang agak besar. Bila orang nak membuat suatu perkara pada masa lepas daripada detik itu, bila dia tak sandarkan dengan perkataan insya-Allah, ini satu kufur yang paling besar. Faham bang ya? Jadi locok dah. Allahu Akbar. Tenggelam. Bahawa jasad adalah barang yang mati. Bahawa dia itu hidup dengan sebab ada roh dan nyawa. Bahawa hal keadaan hakikat yang dipanggil ibadat adalah roh. Roh bila dia berkendak, maka jasad yang mati ini akan mengikut. Kalau kata nak makan, maka dia akan bawa, jasad akan bawa ke sana. Kalau kata nak minum, dia akan pergi ke kedai. Kalau kata nak pergi sembahyang, dia akan bergerak pergi ke sembahyang. Maka yang di luar hanya kadar mengikut pada ketika itu. Dibukakan satu perbahasan, dibukakan di antara satu perbahasan. Lepas daripada kematian manusia, jasad menuduh roh dengan sebab roh engkau halkan, dengan sebab engkau lah kita dihalkan dan diseksa. Roh kata engkau yang melakukan maksiat, engkau yang buat begini dengan maksiat, maka itu yang menyebabkan kita hal diseksa pada hari ini. Maka kata jasad, adakah aku boleh bergerak tanpa engkau wahai roh? Adakah aku boleh berkehendak tanpa hal keadaan lintasan daripada engkau wahai roh? Faham tak? Dahsyat cerita dalam ni. Maka roh yang berkendak berhadap kepada Allah, Allah mati, jasad kosong. Nafikan bagi seluruh yang tercipta daripada anasir air, api, angin dan tanah. Pandang pada yang di dalam sedang berhadap dia, hal keadaan sedang dicilik oleh Allah Ta'ala. Allah jalan.
Itu cara dia. Baik, maka jalan yang pertama tanggalkan haula adalah haula dan quwwah. Zikir dia hari-hari buat 100. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lucutkan, memang aku tak ada keinginan dan tidak ada keinginan dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Sandau dekat Tuhan. Kita hanya kadar robot yang telah hal robot di bawah kontrol. Kita merupakan TV, remote ada di tangan Tuhan. Kita merupakan robot, hal keadaan remote ada di tangan Allah. Sebab itu ibadat dia tak berlaku di atas keinginan manusia. Dia berlaku di atas pilihan Allah. Allah pilih. Ada orang 60 tahun hidup dia menyamun. Dah penghujung bila Allah tarik dia. Terus sampai mati dalam keadaan dia beribadat kepada Allah. Ada orang dalam keadaan terus dalam keadaan dia daripada kecil sampai ke tua. Rajin dia beramal. AJK masjid pula tu. Bila tak dapat bergebut pula tu. Nak jadi AJK masjid. Tapi bila tak ada kata dia tak dapat AJK masjid. Dia pun tinggalkan masjid pada ketika itu. Daripada detik itu sampai mati. Dia tinggalkan amalan sunnah sembahyang berjemaah di masjid. Faham betul-betul bang? Jadi kerja kita apa dia? Cakap Melaka, sandau kuat-kuat dekat Tuhan. Sekali-sekali itu mengeluh dalam kereta, Allah, aku dah tua ya Allah, aku tak ada kekuatan ibadat ya Allah, tapi hati aku berkeinginan untuk mendampingi ya Allah. Ya Allah, Allah bimbinglah aku, bantulah aku, pimpinlah aku ya Allah, tariklah aku ya Allah, halbih kadang ya tolonglah aku ya Allah. Rayu dengan Tuhan, dia hampir kepada orang yang merayu kepada dia. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Moga-moga yarshudun, mereka akan mendapat petunjuk batin daripada Allah. Tu Rashid perkataan. Di pimpinan yang bentuk dalam. Ya bang ya? Okey habis. Maka pada ketika itu Allah di mana dalam keadaan dia nak pergi menuju kepada Arsyullah, naik kepada arsy ketuhanan. Bila orang tanya kata orang tahu kita pinjam ilmu orang. Ni bukan ilmu aku. Orang kata bagaimana nak mendapat matlamat itu? Tujuan dia dalam keadaan dia nak pergi kepada mengatasi Sidratul Muntaha. Bagaimana perjalanan naik Mi'raj kepada ketika itu? Hal keadaan mula-mula pastikan pemandangan yang didapat. Qana qabal qausaini aw adna. Kemudian summa dadalla patadalla ditunjukkan. Fa'auha ila bauha. Bau ditajalikan bagi ketika itu akan wahyu. Hal keadaan dan tidak apa yang dilihat pada ketika itu. Maka zabal fuadu illa ma ra'a. Apa yang dilihat dalam pandangan mata batin ketika itu adalah bukan barang yang dusta, bahkan adalah hakikatnya adalah sebenar, kata Allah. Cuba buka dalam satu An-Najm. Dia kena kias ke situ. Itu ilmu orang tua-tua. Atau kau cari sendiri. Aku nak syarah pun tak berani. Pasal aku belum cukup tua. Tunggu aku tua besok aku syarah kau. Aku dah tua ke? Belum kan? Mana boleh tua? Anak aku yang kecil baru cukup jambul. Dah tua ke? Cari. Ya. Masa sihat dulu dia cak-koncak, kepala lutut dah bengkok, dah kena garut, itu pun dia tak sembahyang. Bila dah tua kena garut, lagi kuat dia hujah tak nak sembahyang bang. Faham? Orang ni kalau Tuhan pilih dia terlentang macam mana pun dekat hospital tu pun tetap dipanggil anak dia, suruh dia sembahyang. Pergi masjid, pergi balik. Tak bersandar dengan haula dan quwwah ketuhanan. Tiba-tiba Allah datangkan ujian. Masuk dalam hospital. Suara bertanya kepada tuan-tuan. Orang yang mendakwa bahawa ibadat ini dengan keinginan dan kekuatan dia. Allah tarik uji dia. Allah tarik kekuatan dia. Allah tarik kesihatan dia. Lalu Allah bertanya kepada dia. Selama ini kau mendakwa bahawa ibadat dengan keinginan dan kekuatan kau. Sekarang, di mana kehendak kau? Di mana kekuatan kau? Kata Allah. Bila kau dah terbongkang macam tu. Takut di antara minta penghujung dia begini. Takut dia rajin pergi sembahyang, anak tak dididik. Bapa pergi sembahyang, anak duk merempit. Bapa sujud kami lama, anak buat sujud sejadah atas tangki motor. Buat sujud sejadah atas tangki motor. Pagi-pagi Jumaat tu dia rempit, dia boleh naik menyarap lagi atas motor. Siap sujud lagi. Siap lepas handle boleh berdoa kunut lagi atas atas motor. Ini sebab bapa duduk atas masjid, bini dekat TV. Bapa duduk atas masjid, bini duduk layan makan-makan sedap dekat rumah. Duduk gini. Bila dalam keadaan bapa rajin pergi masjid 10 tahun, 20 tahun. Bila dia sakit 5-6 bulan sebelum mati, tak ada anak, tak ada bini yang dapat membantu dia dalam menegakkan sembahyang. Akhirnya mati dia dan bagaimana cara, wallahu a'lam. Bang ya. Kalau dia aksiden putus sekerat pun, yang sekerat kepala tu boleh bercakap lagi. Wajib lagi sembahyang dah masuk waktu tu. Faham?
Nak pula kau dah putus kerat tu, tanya orang, rokok ada, lagi wajib sembahyang tu. Faham bang? Nah, saya tengok. Ini bang cara dia, kau tak lepas, kan ni dia jadi begitu lah. Ibadat tu jadi penat, pasal ni selipar ni tak ditanggalkan. Tanggalkan haulah dan quwah ni terlebih dulu. Jangan mudda'i, jangan mendakwa amal tu dengan kekuatan dan keinginan tuan-tuan. Dia merupakan yakhtassu bi rahmatihi, dia pilih siapa yang dikehendaki. Walaula fadlullahi alaikum, kalau tidak kerana anugerah Allah Ta'ala wa rahmatuhu kata, dan rahmat Allah ke atas kamu, ma zaka minkum min ahadin, seekor pun di kalangan kamu takkan bersih, kata Allah. Faham? So, fala tuzakku anfusahum. Jangan kamu perasan diri kamu tu dah cukup bersih, kata Tuhan. Wallahu yuzakki man yasha. Allah Ta'ala yang menyucikan siapa yang dikehendaki. Faham tu ayat? Faham je perjalanan ketuhanan dalam mentadbir manusia ni, nampak? Kalau tidak dia jadi penat. Faham? Sebab tu kuliah tauhid ni kau jangan tinggal kuliah tauhid. Kuliah tauhid ni kalau kau tinggal, kuliah tasawuf ni kau babas. Memang babas. Sebab tu kena belajar balik tauhid daripada bawah. Belajar tauhid sikit je, asas sifat 20 yang berkait dengan dia. Lepas tu susulkan dia dengan amal, baru Tuhan bantu. Tuhan akan bantu. Betul ke Tuhan bantu? Ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia akan mengajar manusia barang yang tak diketahui, yang manusia tidak ketahui. Itu Tuhan janji. Maka jadilah pada ketika itu arsyullah, yakni arasy Allah. Yang ni orang duk bertekak ni kata aras. Tuhan duduk ke aras, Tuhan ada tangan. Ini geng-geng ni duduk berdebat-debat pasal ni. Pasal-pasal dia. Kalau kau tanya orang anak Syabandi di mana makam aras, orang anak Syabandi akan tunjukkan di mana makam aras. Kalau orang tanya di mana makam kursi, orang anak Syabandi akan tunjuk di mana makam kursi, di mana makam aras, di mana dikatakan hazanatul kursi, yang di mana kata makam dikatakan hazanatul aras. Dia akan tunjukkan 7 makam perjalanan. Ada pendapat setengah daripada khalifah tarekat dia begini. Dia letakkan bahawa 7 pembukaan yang berada di atas, hal keadaan remote dia tu ada pada 7 tempat yang ada pada manusia. Dia akan tekan sini yang pemandangan dia akan terbuka di sana. Yang ini setengah tarekat ada pahaman yang bentuk begini. Tak nafi dan tak isbat. Tapi memang ada. Faham? Lepas tu bila tengok ahli tauhid duk membincangkan di mana Tuhan. Cerita di mana Tuhan. Saya pandang satu-satu hadis. Bila Rasulullah tanya kepada sahabat-sahabat, "Kamu tahu di manakah Allah berada?" Lalu sahabat-sahabat tak dapat menjawab, tiba-tiba satu orang tua menjawab. Dia kata, "Aku tahu di mana Allah berada." Di mana wahai orang tua? Aku nak kata Allah tu di hadapan, tak ada sesuatu di belakang dia. Aku nak katakan Allah tu di belakang, tak ada sesuatu di hadapan dia. Aku nak katakan Allah tu di atas, tak ada sesuatu di bawah dia. Aku nak katakan Allah di bawah, tak ada sesuatu di atas dia. Aku nak katakan Allah di kanan, tak ada sesuatu di kiri dia. Aku nak katakan Allah tu di kiri, tak ada di kanan dia. Sadaqti, betul kata engkau, kata Rasulullah. Maknanya tak ada jihad. Ni tak ada jihad. Tiba-tiba engkau buka lah cerita kartun. Asal daripada zatul bukti, zat semata-mata muqta. Tiba-tiba Allah pula membinakan aras untuk dalam keadaan dia duduk di situ. Ni semua cerita kartun macam Popeye punya cerita orang. Yang bercakap ni doktor-doktor pula, bukan kecil-kecil orang. Hari ni 2-3 tempat habis. Ta'aliyah semua tarik. Nak buat macam mana? Kalau orang tanya saya, apa macam mana pendapat Ustaz macam ni? Biar dia ada seekor 2 ekor dalam dunia. Dalam atas Malaysia ni biar dia seekor 2 ekor. Sebagai sebatasan, kurang-kurang orang ahli sunnah boleh nampak di mana batasan dia. Aman negara ni adakah sebab pentadbiran kerajaan? Tak, sebab ada pembangkang, tuan-tuan. Jangan salah faham. Yang mengamankan, yang meletakkan stabilnya negara ni bukan pemerintah, tetapi pembangkang. Bila dia nak buat pembangkang yang bercanggah, pembangkang akan tala. Hal keadaan orang tanya, siapakah penasihat? Bukan penasihat yang ada pada dia. Pembangkang adalah penasihat rasmi bagi pihak pemerintah. Faham? Kalau anak engkau semua bapak cakap henggeh, sesat bapak tu. Mesti seorang ada anak yang melantun. Apa dia? Kata melantun. Melantun sekerap, engkau balingkan dia menganjal. Melawan. Dia tengok. Allahu Akbar. Dapat macam mana? Kalau boleh lah dapat macam tu. Dia cakap begini. Kurang-kurang kita tahu ada orang pahaman macam ni, maka kita keluarkan hujah dalam bentuk macam ni.
Kalau begitulah, maksudnya mesti ada seorang dua tu, biarkan kita tengok dia setakat mana dia pergi. Benda setebah macam. Pasal kadang-kadang lah contoh. Saya dah kata dah, kalau kau pergi dekat makam di Bakar. Di Bakar tu kau masuk atas tu, mula-mula papan kenyataan tu. Perkara-perkara bid'ah yang dilakukan di atas kubur. Bahasa tu dia guna, tak ada tulis bahasa Arab pun. Dia tulis dalam bahasa Malaysia satu, bahasa Indonesia satu, satu lagi dalam bahasa Inggeris. Bahasa Arab dia tak pakai. Pasal dia tahu ada geng-geng yang setengah geng yang ta'assub dalam bab macam ini, ada kalanya melampaui daripada batas. Faham kan? Kalau contohlah, ada orang dia tak boleh pandang bangla ni, kalau tak dia kata dia pergi dekat Hajarul Aswad, dia ambil serban dia, songkok dia gonyo gedegang. Kisah berlaku lepas daripada wafat Imam Malik, songkok dia orang letak dekat masjid, pintu masjid. Siapa saja nak masuk dekat masjid tu ambil tabaruk, cium lampu songkok Imam Malik pada ketika itu. Lalu orang melaporkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i akan simpan songkok tu, takut dalam keadaan perkara ini akan berlarutan. Saya tak kata sesat dan saya tak kata betul. Tapi nak cerita, kalau tak ada pembangkang, dia akan lebih mengigit lagi. Dia akan lebih mengigit lagi, bang. Faham tu? Saya tengok. Dia menangis depan Kaabah, menangis depan Kaabah. Sambil menangis tu tangan buat gunting. Ke kelambu Kaabah, buat balik. Tunjuk kat orang, ini kelambu Kaabah. Rupa kelambu Kaabah pun digunting je lebih. Boleh? Fanatiknya orang Melayu. Dulu bawa satu orang pergi ziarah. Guru saya di Kuala Kelawang pergi ziarah. Guru tu duduk dalam semak seorang kat pondok, makan kentang dengan buah-buahan je. Bawa satu orang hamba Allah pergi. Hari pertama bawa pergi tu nak balik, dia cakap, Tok Guru, saya nak minta tasbih Tok Guru lah, nak ambil berkat. Kata dia. Hati aku kata, kau ambil tasbih Tok Guru ni macam mana Tok Guru ni nak berzikir ni sekarang. Dia pun Tok Guru tu bagilah. Besok pagi datang ziarah kali kedua, Tok Guru nak minta serban lah, nak ambil berkat gini. Tok Guru ni lurus, ambil kasih serban. Hari ketiga aku tak bawa lagi. Aku takut dia minta kain Tok Guru, telanjang Tok Guru ni sekarang. Semua benda yang dia nak ambil semua benda nak ambil berkat. Saya tak kata ambil berkat salah tak. Ada sabili tabaruki tak ada salah. Tapi kalau tak, dia kata kalau tak ada di antara suara yang berbunyi akan takut melampaui batas perbuatan-perbuatan macam ni. Bukan tak ada dalam Malaysia ni malam Jumaat orang buka air dekat kubur-kubur wali-wali. Besok pagi Jumaat dia akan ambil pada ketika itu. Dia kata konon-konon wali ni bangun tengah malam, keadaan dia akan bacakan ayat ni. Itu pahaman kau. Aku tak ada rat, tak ada apa. Itu kau punya faham. Tetapi aku nak bagi tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan, air ni kalau didedahkan di tengah malam, Rasulullah tak bagi minum lagi dah. Pasal dah diludah dan dikencing ke syaitan. Faham? Itulah dia bang, sekitar dia. Lampau-lampau. Tak apa, biarkan dia, tinggalkan. Maka aras, maka tempat terjadi Tuhan, maka jadilah engkau fana binasa dah bagi hak engkau dan juga hak keadaan baqa, yakni berkekalan engkau. Sama ada peringkat yang pertama, baqa ubillah fi zikrihim, fi zikrihi, baqa dalam mengingati, kekal dalam mengingati Allah. Yang kedua, kekal tenggelam. Dia ada 3 peringkat kekal baqa tu bang. Ya, itu tak payah hurai. Itu kendian kan. Kendian dia telah bahas tentang wahdatul afal, wahdatul wujud, wahdatul syuhud ada belakang. Maka baru nak mula kitab. Jalan takhalli, yakni pengosongan, kosong. Kosong. Najwa Latif. Lagu siapa? Lagu Najwa Latif. Kosong. Tiada. Jadi macam orang mengaji, kita semayang ni kosong je. Memang kosong pasal dia memang tak benar belajar. Apa nak dibenar ni? Boleh. Yang tu kosong tak pakai bang. Takhali bagi Baitullah, nak menghadapkan Baitullah. Jasad menghadap pada Baitullah. Hal keadaan ada satu perkara yang nak tumpukan kepada hati, dan satu perkara nak ditumpukan dia pada roh. Yang roh nak ditumpukan dia lagi pula pada sir, dan sir nak ditumpukan dia kepada zat Tuhan. 4 arah ni dia nak kena jalan dalam sembahyang. Faham? Sebab tu dalam otak manusia ni dia banyak akau. Allahu Akbar. Mula baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu suara di dalam menterjemah dengan nama Allah yang Maha Mulia. Allahu Akbar. Dalam dia keadaan menterjemah, otak dalam keadaan memikir. Bagaimana nak menyebutkan perkataan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rangkumkan bagi sifat itu supaya dalam keadaan keluar hembusan keikhlasan kau dalam memuji setelah kau mengenal bagi nama dan sifat Allah Ta'ala. Faham tak?
Dalam satu kali Allahu Akbar yang menterjemah, kemudian hal keadaan yang baca Arab yang terjemah, yang mentadabur bagi hakikat pujian pada ketika itu. Yang ketiga pula ada satu lagi syarah yang meletakkan bayangan seolah-olah dia merasakan dia sedang ditilik oleh Allah Ta'ala. Ada lagi satu syarah yang mengeluarkan dalam batin manusia merasa takut berhadap dengan keagungan dia. Ada satu syarah lagi yang ada di dalam ini yang dimerasakan tidak ada bagi segala gerak dan segala perbuatan, melainkan segala-galanya adalah berlaku di atas afal ketuhanan. Berapa banyak peranan dalam satu cerita ibadat itu tadi tuan-tuan. Semua nak kena lazimkan, akhirnya dia akan berjalan begitu saja. Mudah. Syaratnya begitulah. Maka takhali kosong. Kau tak payah kejar apa yang ada cerita dekat Tuhan. Kerja engkau kosongkan hati engkau untuk layak menerima kunjungan cahaya Tuhan. Itu saja proses, itu konsep dalam ibadat. Faham? Engkau nak pergi ke Tuhan, takkan kau sampai ke Tuhan. Engkau nak beramal, nak naik kepada Allah, takkan beramal. Seluruh perjalanan ini adakah di bawah jazbatur rahmaniyah, di bawah tarikan Tuhan. Sebab itu ayat subhanallazi asra bi'abdihi, maknanya zahir bagi kemuncak, bagi pengabdian bagi Muhammad yang Allah gelarkan sebagai abdihi. Maka perkataan itu, bila hal keadaan tersimpul kemuncak asra ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu di antara ditarik dia dengan satu kenderaan yang dalam perjalanan dinamakan asra, artinya Muhammad diperjalankan. Bukan Muhammad yang pergi ke Tuhan, Muhammad ditarik oleh Tuhan. Bagaimana nak mendapat tentang perjalanan Muhammad itu sendiri? Tuan-tuan nak pergi jalan pop, nak pergi teroka tentang hak ketuhanan, itu penceroboh yang biadab. Nisbah dia bagaimana? Orang yang berkata kerja kita sekadar dalam keadaan mengosongkan hati maksud Allah, barang yang lain daripada Allah, menyucikan hati daripada najis-najis maksiat zahir dan batin. Maksiat zahir seperti zina, minum arak, judi, gini. Maksiat batin, riak, takabur, ujub, sum'ah. Maksiat yang lebih batin nanti hubur dunia, cinta dunia, hubur riasa gila jadi kepala, hubur syuhra gila kemasyhuran, hubur jah gila kemegahan. Bila dah bersih dalam bentuk macam tu, ibarat kata di antara tingkap hal keadaan, bila mana hati tingkap, bila mana hal keadaan tingkap itu, kalau kata buka saja tingkap, kau tak payah jemput cahaya matahari datang, tetap dia akan masuk pada ketika itu. Begitulah nisbah bagi tingkap hati manusia, dia yang ditutup dia dengan seluruh daripada karat-karat maksiat. Andainya karat ini dalam keadaan dia cuci, maka terbukalah tingkap hati manusia, maka automatik terjadi datangnya cahaya datang daripada Allah Ta'ala. Ini di antara rukun syarat beramal yang berjalan kepada Allah. Faham tu? Jadi kerja dia tak jauh, kerja dia nak bersihkan hati je. Hati tu nak bersih, jangan dengki-dengki kat orang. Faham? Masjid tak naik, tapi gila nak pegang jawatan, tak kebangang punya cerita. Faham? Misbah, manusia ni abang, pangkat tu gila-gila pangkat. Imam baru naik 6 bulan, baru dapat 3 bulan ni langon, dah kena tukar. Ya Allah, mangkuk hayun bangkai beranyut betul orang politik ni. Ya bang dah kena tukar. Setahun lagi besok kalau pilihan raya, menang pula yang lain, kena tukar pula lagi imam. Apa kerja kena tukar imam je kerja dalam Malaysia, dalam Melaka ni lebay. Allahu Akbar. Nak buat macam mana? Besok semayang 2 imam kena tangkap pula. Kena tangkap. Nisbah dia jadi baik. Maka nak kosong. Allahu Akbar. Rasa tak tenggelam dalam cahaya. Menandakan cahaya belum ada. Bila cahaya belum ada, banyak lagi kotor yang masih belum. Sebab tu orang tanya, jangan fikir amal zikir yang lebih tinggi-tinggi. Amal dulu istighfar. Bila sebut akan istighfar, pecahkan hati dengan rasa menyesal. Otak mengatakan menyesal sesal-sesalnya. Punca daripada apa? Sebab daripada maksiatlah sampai ketua aku beribadat tak menghasilkan kemanisan bertuhan. Sebab daripada maksiatlah aku dah umur 80 tahun. Sebut nama Allah tak gementar jiwa aku. Sebut nama Allah tak bergetar hati aku. Sebut nama Allah tak keluar sifat takut aku kepada Allah. Punca daripada karat tu ada. Tapi Melayu ni kalau wayang kuat, dia ada penjenayah yang dicari. Bila cukup dah pencen, kemudian tiba-tiba pergi haji, pergi umrah, settle je. Tutup dengan kopiah, dengan jubah. Pergi masjid Tengkira, jalan macam unta Baghdad. Gedekak. Jangan wayang-wayang bang. Itu dosa Tuhan tuntut air mata.
Nak bagi tahu betul-betul aku menyesal, ya Allah, aku menyesal. Dulu aku tak nampak kesan daripada dosa. Sekarang aku dah nampak, ya Allah, kesan daripada dosa. Mata aku buta dalam menilik kebesaran Kau. Mata aku buta dalam menilik keagungan Kau. Hasil daripada maksiat yang masih lagi terlekat dekat aku ni, wahai Allah, aku tak pernah rasa kemanisan dalam ibadat. Aku tak rasa megah bertuhankan kepada Engkau, wahai Allah. Tu je lah semayang menadat. Allahu Akbar. Siapa bakal imam lepas ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo. Masing-masing. Itu orang yang mabuk pangkat. Orang yang mabuk pangkat. Orang yang bergaduh dengan bini, dia maki bini dalam sembahyang. Allahu Akbar. Macam mana aku boleh kahwin si bangkuk ni dulu ni? Macam mana dia ni? Itulah silap, tak ikut sunnah, tak sembahyang istihara. Aku kira sebat je, janji boleh datangkan. Aku tengok bernafsu kira jalan dia tu. Ni cerita dalam sembahyang. Cerita dalam sembahyang, tuan-tuan. Satu perkhidmatan. Seperti mana, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak bincang satu perkara serius dengan bini tuan-tuan, tiba-tiba bini tuan-tuan tangan tu kuit-kuit main WhatsApp. Kau akan main serius cerita ni. Lepas tu dia ketawa. Apa kau ketawa? Laki tengah cakap serius, tiba-tiba dalam keadaan bini main-main. Laki tengah tengok pada ketika itu, bini pula dalam keadaan tak serius macam tu. Apa nisbah? Bila hal keadaan Allah ditolong kau daripada rumah dan sampai ke masjid, semua di atas izin daripada Allah. Bila kau angkat takbir, Allah tunggu hati kau. Di mana di antara menaikkan rasa syukur kepada Allah, yang kau meletakkan bahawa ibadat ini Allah telah pilih dan meraihkan pilihan daripada Allah. Bila Allah tengok pada hati, rupa dia layankan musuh dia, musuh Allah, yakni dunia. Layankan makhluk, layankan dalam bentuk demikian. Bang, dalam orang buat ibadat, kalau tak nampak peradaban ni, setiap kali dia buat ibadat, bila dia tak fokus, dia layankan dunia dalam hati dia, seluruh ibadat dia jadi biadab dia dengan Tuhan dia. Penat bang. Ya, sihat. Umur dah 70 tahun, 80 tahun. Kata Imam Syafi'i, kain kapan nak balut kita dah telah pun ditenun. Imam Syafi'i kata cangkul yang nak gali kubur kita pun telah pun siap, telah pun ada. Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i kata hal kadang kita tak tahu di mana kita ditanam, kita tak tahu di mana tarikh waktu kita tanam, dan kita tak tahu di bumi mana kita akan mati, dan kita tidak tahu bagaimana cara kita mati. Bangat tak takut ke? Kita ni mati besok, mati atas jadah ke? Mati dalam tidur ke? Mati kena karen ke? Mati lemas ke? Mati kena hempap ke? Mati macam-macam mati ada. Dia tak pernah fikir tu. Kalau dia fikir, bila dia fikir, bini yang kau duk popok 60 tahun, anak yang kau duk timang 2-30 tahun, bila kau masuk kubur dalam keadaan seorang-seorang, bila tunggu amalan anak tak ada, tunggu amalan isteri pun tak ada, gedebak-gedebuk semua tak ada, bagaimana kau duduk dalam tempat yang sempit, tempat yang panas, tempat yang pasti dalam tu ada ulau, tempat yang pasti kau masuk, semua orang akan kena himpitan kubur, kata Rasulullah. Walaupun ulama sebesar mana tetap akan kena himpitan kubur. Bila dibayangkan, ini bukan cerita roh, jasad dan roh yang akan menghadapi suasana dalam kubur. Tak rasa takut ke? Bang, kalau takdir kata, tak ada kata. Ya bang? Kalau tak ada kata lah. Kalau dah bayangkan mati tu, tak terkuatkan hati juga, tak bersegera taubat kepada Tuhan. Yang ini kanser tahap 4 lah bang. Memang tahap 4. Waktu setengah tarekat, dia ambil anak murid dia, dikapankan, ditanam punya sekejap. Ajar anak murid dia cara macam tu. Kalau kita dah terang bang, tanda mati tu dah ada, dah putih rambut, gigi dah habis, kulit dah berkedut. Itu tanda mati, kata Nabi. Tanda mati, tanda mati. Cuma yang bergerak tu antara roh dan nyawa dia je tengah bergerak. Tapi syarat nak mati tu dah cukup syarat dah. Tapi masih lagi tak berjinak dengan Tuhan. Kalau nak kata di antara kesan daripada maksiat yang dilakukan oleh manusia, cuba jawab soalan ni, saya ulang sekali lagi. Andainya aku mati pada malam ini, adalah kematian itu menggembirakan bagi kita kerana kita akan bertemu dengan Allah, ataupun hal keadaan kematian itu menakut dan menyedihkan kita kerana kita akan berpisah dengan anak, isteri dan dunia kita. Itu dua jawapan ni pasti ada pada manusia. Faham ya? Duk bayang malam ni, apa Ustaz Solah cakap, kalau aku mati malam ni, adakah aku gembira bertemu Allah? Oh, dah dia sedih. Kejutkan bini dia. Tanya sikit boleh tak? Kalau aku mati besok, kau kahwin lagi tak?
Dia cemburukan bini dia, kahwin lagi ke tidak. Padahal bini dah 60 tahun. Apa betul? 60 tahun, 70 tahun. Kadang-kadang tidur atas lantai tu tercengkam muka dia. Ingat berkeceburu, rupa dia. Itu pun dia cemburu. Lepas aku mati kau kahwin tak lagi mak kau? Soalan tu keluar. Dia suara kita. Hari ni macam mana kau layan arwah bapak kau dalam kubur? Anak kau Azhar ke, Jordan ke, pondok ke, memondok ke, hal keadaan. Macam mana kau layan mak bapak kau dalam kubur? 2 tahun sekali. Begitulah Allah akan qada balik. Lepas kau mati, 2 tahun sekali anak kau akan datang balik ke kubur kau satu masa ketika ni. Okey bang? Allahu Akbar. Nak buat macam mana? Ya bang? Kalau tuan-tuan tengok hari ni pada saya, senarai ulama-ulama Syariah yang mati ni dah lebih 20 orang sejak daripada 2020. Habib jangan ceritalah. Kalau tengok Habib ni dah beratus dah dipanggil satu-satu Habib Indonesia ni. Menakutkan bang. Ya. Maka jalan takai ni bagi Baitullah. Baitullah situ kasat adalah hati. Macam mana engkau nak kosongkan hati engkau? Qalbul mu'minin baitullah. Hati orang mukmin itu adalah rumah Allah. Hal keterjemahkan pada bahasa yang lebih moden, hal keadaan qalbul mu'minin, hati orang mukmin itu baitullah, rumah tempat mengingati Allah. Bang, boleh? Engkau yang tua-tua, tuan-tuan yang tua-tua, kita yang tua-tua. Kalau cerita 20 tahun dululah. Kalau kita pergi ke Thailand, pergi ke Padang, pergi ke Kelantan, pergi dekat ke mana-mana tempat orang jual sepandan Siam, pergi jalan seorang-seorang, sayang anak, sayang bini, sayang cucu. Bila nampak kain batik tu, kau nampak siapa? Kau terkenangkan bini kau. Bila kau nampak seluar cantik-cantik tu, kau terkenangkan siapa? Terkenangkan cucu kau. Bila kau tengok patung Doraemon tu, kau terkenangkan siapa? Terkenang pak mentua kau. Pak mentua pula, cucu kau. Tengok sini, terpandang sana. Tengok sini, terpandang sana. Mata yang nak pakai ni saya dah bagi tahu awal daripada kuliah. Anak dia 10, tiba-tiba Allah jemput seorang tinggal 9. Tiba-tiba kerusi yang ditempah yang ditempah kat rumah dia memang 12 tempat makan. 10 untuk anak, laki bini dia 2 orang, 12 orang. Tiba-tiba lepas hari raya tiba-tiba tengok kursi tu kosong. Dalam kursi tu banyak, yang satu tu dalam keadaan kosong. Dia tengok anak yang sebelah, yang 9 ni tak rasa gembira, tapi bila dia tengok yang kosong, air mata dia menitik pada ketika itu. Pandangan ini yang nak pakai dalam beragama. Faham? Bukan pandangan yang kau nyangka lah, tak ada. Saya tengok. Sedih bang, kan tak sedih. Tak nampak lagi. Maka kosongkan hati. Allah Akbar. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. مرحبا يا حبيبي.
Allahu akbar. La ilaha. Masyaallah. Ada hadis kata orang yang bang ni lebih kurang 5 tahun betul. Orang yang bang 5 tahun istiqamah dalam azan wajib syurga, tuan-tuan. Pada Bilal kelebihan orang bagi je. Baik, maka takhali maka pada ketika itu nak jadikan betul-betul di antara hal keadaan hati itu Baitullah. Nak jadikan haid Baitullah, bukan nak jadikan hati itu tong sampah. Hati itu macam-macam masuk dalam tu. Dalam teringat dunia pun ada, gila pangkat pun ada, tamak dunia pun ada, tamak harta pun ada, bergaduh pun ada. Hati yang tempat suci dalam keadaan nak dihubungkan dengan Tuhan, tiba-tiba jadi tong sampah. Maka kerja yang pertama nak buang dulu sampah, hal keadaan saraf yang ada dalam tong hati. Supaya dalam keadaan dia bersih, maka bila dia bersih, layak tempat itu untuk mengerti Allah dan layak untuk menerima kunjungan kasih daripada Allah, kunjungan tajalli daripada Allah, kunjungan cahaya daripada Allah. Maka takhali nak Allah tunggu kosong saja. Kalau ada di antara 90% dalam keadaan dia kosong, ada 10% mengerti dunia, maka tak akan ada kunjungan daripada cahaya Allah. Dia tidak, ini perkataan dia mutlak. Kalau kau ndakkan Allah, maka tolak sekalian daripada dunia. Kalau andainya kau masukkan dunia, maka terlepaslah kau daripada hubungan dengan Allah dalam ibadat kepada Allah. Jadi pegang betul-betul. Maka takhali nak jadikan hati itu Baitullah, tempat mengerti Allah. Ada kalanya bila ingatkan aja, bukan sekadar dalam sembahyang, bukan sekadar dalam zikir, duduk aja, kemudian pegang pada hati itu diledakkan dia dengan zikirullah, halkan ledakkan dia dengan nama Allah, cuba dalam keadaan mujahadah dalam bentuk demikian. Dalam satu hari berapa banyak dalam tempoh, kalau tak dia kata orang yang umur dah 60 tahun agar dalam masa satu hari berapa banyak dia menghabiskan masa untuk beribadat kepada Allah. Kalau tak sampai 2 jam 66 ribu. Kalau sekadar sembahyang sunat kau boleh abang dia azan pergi sembahyang Jumaat, yang itu budak asrama lagi baik daripada kita. Nak kena pengaruh. Kalau dalam dah tua ni, kalau berzikir pun jangan pakai tasbih. Duduk berzikir setengah jam. Aku nak zikir setengah jam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan kira. Nikmat Allah tak berkira. Zikir je. Zikir. Belajar mempengaruhi masa dalam tempoh 24 jam. Supaya hati ni berjadi dengan hal keadaan daimatan bidawam. Dengan keadaan berkekalan dan berpenjangan. Duduk dalam rumah orang kahwin, hati mengerti Allah. Duduk dalam dengan suami isteri, hati mengerti Allah. Duduk berborak anak beranak, hati dengan Allah. Duduk hal keadaan di kedai kopi, hati dengan Allah. Nak buat dalam keadaan berhenti. Memisahkan dulu tentang perjalanan zahir dan batin. Bahawa zahir di mana saja dalam keadaan dia tercempak. Namun nyalaan ataupun cahaya nur di hati dia mengerti Allah, dia tak pernah putus. Nak cuba belajar kedudukan pada makam awam begini. Kosongkan dulu dah. Kenapa saya semayang tak boleh ingat-ingat Allah Ta'ala? Cerita kotor lagi. Kenapa saya semayang ingat Allah, pada rakaat kedua saya tiba-tiba saya ingat Allah, yang itu peringkat mujahadah. Dia main keluar masuk. Tetapi ni sebab begini, kalau engkau tengok lagi di antara begini, orang kalau antinya penuh dengan ingatan terhadap Allah, nescaya takkan ada lagi walaupun sebesar zarah dunia akan datang kepada dia. Itu di antara memang mutlak dia berlawanan. Faham? Allah cukup mencemburu dalam keadaan hubungan dia dengan Allah dikongsi dengan makhluk yang lain. Cemburu tu milik Allah aja, bukan milik bini kau. Abang nak kahwin boleh, ceraikan saya. Cakap besar dia. Maksudnya dia macam rasa-rasa tak boleh disekutukan dia tu. Bila kata Allahu Akbar, cerita tu dengan Tuhan aja. Walaupun kau tak boleh cerita dan tak boleh tenggelam, tapi cerita muamalah pada peringkat fiqah dia, engkau baca, engkau hayati makna, engkau tadabbur bagi makna, engkau cuba faham apa yang dikenaki dengan pujian tu tadi. Dalam bongkok, dalam tidur, dalam sujud, dalam sujud subhana rabbiyal a'la, bangkit disuruh baca doa rabbighfirli. Dalam rakaat disuruh baca tasbih subhana rabbiyal azim. Bila takbir kata bangkit daripada rakaat, hal keadaan dia siapa dia perkataan telah mendengar Allah Taala bagi siapa yang memuji akan dia, rabbana walakal hamd, ya Allah bagi engkau lah segala kepujian. Dia maknanya menceritakan Allah Maha mendengar siapa yang puji akan dia. Kalau orang semayang sombong rono, biasanya Allahu Akbar dia rakaat, dia entah termenung beruk dalam rakaat, sami Allahu liman hamidah, Allah Ta'ala mendengar siapa yang puji. Bila engkau puji yang kau kata Tuhan Maha mendengar?
Kau termenang dalam rokok, hati kau tak paut dengan Tuhan, kau tak ingat Allah. Tiba-tiba kau katakan sami Allah. Telah mendengar Allah Ta'ala bagi siapa yang memuji akan dia. Ya Tuhanku, ya Rabbana, lakal hamd, bagi kau segala kepujian. Faham? Nak kosongkan habis-habis. Bila nak kosong macam tu, sekarang bermula kerja zahir, semuanya kerana Allah. Kerja kerana Allah, makan kerana Allah, minum kerana Allah, berkahwin kerana Allah, sayang bini kerana Allah, sayang anak kerana Allah, sayang ibu tunggal kerana Allah. Faham? Tak buat maksiat maksud dia. Sayang kerana Allah. Boleh? Ni sayang bini kerana nafsu bini. Apa yang bini tak, kita ikutkan. Kadang-kadang bercanggah perbuatan kehendak bini yang bernafsu itu bercanggah daripada syarak. Sampai bila kita nak jadi suami syaitan bisu, bini bawa tanggungan kita melakukan durhaka kepada Allah, kita redha dengan perbuatan macam tu. Ini apa jenis bapak tarekat pun kalau kau masuk, tak akan sampai kau kepada Tuhan kalau anda dalam salah satu daripada pantang larang syariat yang kau langgar. Faham bang? Dah kahwin ni banyak kerja bang. Anak punya kes nak kena tengok, bini punya kes pula nak kena tengok. Bini kalau jumpa masa sama tawaf Kaabah tak apa. Ni bini jumpa tawaf sama-sama Kaabah stand. Sa'i kampung Jawa. Ukur Bandar Ilir. Melontar Jembatan Ketik. Sampai kalau kita bercakap, awak dulu saudara saya nak pakai tudung, awak kata tak cun. Sekarang ni pula sibuk dan mabuk-mabuk nak pakai tudung. Awak ikut lagi Ustaz tampin biol tu. Kau bergaduh aku kau biol kan. Pasal-pasal kau. Faham? Dengar cakap dia. Dengar dah. Antara Nabi kata, wail, celaka jantan ni, celaka lelaki ni, celaka suami ini. Apabila hal keadaan akhir zaman banyak yang mengikuti bagi seluruh kehendak dan telunjuk nafsu bini-bini mereka. Orang-orang perempuan. Tinggalkan. Itu tinggal. Banyak lagi bang. Benda ni dia ada matan. Bila kata matan, dia nak kena nak matan ni, maksudnya nak kena masuk tu kena terang satu-satu. Apa benda yang boleh tersangkut dengan Tuhan? Ambil 3 bab ni. Yang pertama tasawuf, fiqh dan tauhid. Cuba tengok dulu tauhid tu. Ada tauhid ni kau dah percaya dengan Tuhan mutlak? Adakah dengan tauhid ni kau dengar cakap Tuhan mutlak? Adakah tauhid ni betul dalam keadaan kau yakin memang tak ada Tuhan melainkan Allah secara mutlak? Adakah di antara kau beriman apa yang diturun amanah Rasul? Yang pertama dengan kitab dia, yang kedua dengan malaikat, beriman hal keadaan dengan Rasul, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan hari kiamat, pada qada dan qadar. Dah yakin nak semua tu, baru cerita tauhid dah sempurna dulu, baru cantik aliran roh ni akan meluncur di bawah tarikan Tuhan. Ini bila tauhid tak habis-habis bang. Cakap-cakap yang boleh mencacatkan. Kau kalau tak ada kerja kerajaan apa kau nak makan? Nak. Ni semua bapa tak sekolah Arab ni. Kau kalau tak ada pencen besok, hidup kau susah nak. Ni semua bapa bertuhankan kerajaan semua ni. Faham bang? Ini tauhid. Ini kalau kantoi, yang sana dia kantoi bang. Dia kena faham macam tu. Kadang-kadang dia zikir, ya Latif, ya Latif, ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sampai putus tasbih, pinjam tasbih kawan lagi. Oh ya Allah, ya Allah. Bila orang tanya, tasbih. Maksudnya, betul dalam Al-Quran ni, bila tak ada kata orang mencuri, ni kena kerat tangan. Orang yang berzinah ni sebab 100 kotan. Yang dah kahwin ni, kalau kahwin dah melakukan zinah, rejam sampai mati. Hei, mana boleh, tak sesuai zaman sekarang. Tarekat apa benda kau? Kau nak pergi jalan ke Tuhan mana? Hukum yang kau cerita tu tadi datang daripada Tuhan yang kau kata sayang-sayang yang kau sebut tadi. Itulah dia hukum. Kalau kau nak pergi ke Tuhan, kau nak pijak hukum Tuhan, kau cari tarekat lain. Maknanya mula-mula akidah ni betulkan dulu. Kalau tak ada kata aku telanjangkan orang, ada tangkal kat pinggang ada satu, kat lengan ada satu, kau berhenti kalau belajar tarekat dia. Tarekat-tarekat dia berhenti ke lah kalau main tangkal-tangkal. Atau main pawang-pawang lagi. Tinggal. Jalan mudah ke syurga bagaimana ya Rasulullah, kata Abu Zar. Dia kata, kataan paling mudah. Yang tak banyak cerita sekedar di akhirat. Tinggalkan menilik. Tinggalkan jumpa bomo. Tinggalkan alil qahin. Tinggalkan alil aurat. Orang yang dah menilik. Orang yang tengok melentar ramal masa akan datang. Tinggalkan orang ni, kata Rasulullah. Bab tauhid kena selesai. Kemudian nak selesaikan dulu hal keadaan semayang yang zaman Pop Ye. Zaman Pu Agogo, zaman Ar-Azmi, zaman Pi Ramli, zaman Eke Jarani Kengkang punya semayang. Bukan boleh main tutup dengan kopiah, dengan umrah je bang. Ada masa kesempatan dia kena qada bang.
Dia tak boleh kata berat. Umur dah 60 tahun. Masa bas Israel dah start enjin dah untuk orang 60 tahun. Bila-bila dia boleh bergerak, tuan-tuan. Jadi oleh kerana masa tu, kurangkan tidur, kurangkan makan. Malam mengeluh dengan Tuhan. Mengadu dengan Tuhan. Berbisik dengan Allah. Ya Allah, aku zalimkan diri aku. Aku banyak dosa, ya Allah. Aku rasa di hal keadaan dosa aku tidak terhitung, ya Allah. Tapi aku tahu Engkau Tuhan yang pemaaf. Aku tahu Engkau Tuhan yang penyayang. Aku tahu hal keadaan Engkau Tuhan yang memberi keampunan. Menangis. Jangan jadi kepada bapa munafik. Mereka mengatakan aku minta ampun kepada Allah, sedangkan hati dia tidak pernah merasakan kesal. Dia mengatakan minta ampun dengan Allah Ta'ala. Aku menunggu di manakah rintihan-rintihan bagi mereka yang bertaubat di tengah malam. Di manakah hati yang pecah-pecah di tengah malam, menyesal kerana melakukan dosa di atas muka bumi aku, dengan nikmat aku dan durhaka dengan hukum-hukum aku, kata Allah Ta'ala. Dan di manakah titisan-titisan air mata yang menyesal. Allah bertanya 3 perkara kepada orang yang bertaubat ini, tuan-tuan. Abang, dia tak tanya besok, macam mana kau? Aku dah ngaji, hikam dah ngaji, tauhid pun dah, kitab tasawuf pun aku dah ngaji. Tak. Mengaji bab ilmu lain, sekadar pengetahuan, pemasangan dengan Tuhan. Ambil ilmu tu pasang. Siapa yang kata hari ini bahawa di antara wajib beriman dengan Al-Quran? Siapa berani nafikan? Siapa kata kita percaya kepada Allah, tak percaya kepada Al-Quran? Semua orang akan mengatakan percaya pada Al-Quran. Siapa percaya bahawa hukum kat tangan ada dalam Quran? Siapa percaya bahawa hukum rejam sampai mati ada dalam Al-Quran? Itu tak boleh lah. Kita kena tapis lah. Kena ikut lah. Tengok sesuai ke tak sesuai. Kalau sesuai, kita ikut. Tak sesuai, kita jangan ikut. Allahu Akbar. Hukum Tuhan pun kau nak jadi penapis. Zikir terpelanting kau. Syariat kau pijak selamba je. Faham bang? Dia ada 4 pasang tu bang. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau tak faham satu-satu, ambil 4-4. Jadi makrifat. Okey bang, pelan-pelan bang. Kalau nak fikir, cakap baca ni muhasabah, abang rasakan ketinggalan. Tapi jalan paling potong senang apa dia? Duduklah dalam kereta tu, bercakaplah dengan Tuhan. Ya Allah, kau kasihkan aku nikmat yang begitu banyak, tapi aku jarang naikkan syukur kepada Engkau, ya Allah. Macam tu dia. Berbisiklah dengan Tuhan. Mikrofon dia di sini. Bila Tuhan nak mentajalikan kalam dia, nak mentajalikan sesuatu pada kita, dia pun ilham. Di sini dia mikrofon, di sini juga jadi speaker. Tempat hal keadaan Allah mentajalikan akan ilham. Faham? Lepas tu hati ni nak kena kosong, bersihkan. Bersihkan. Kalau ni sebab begini tak nak cerita hukum ni. Tiba tak ada. Dia dulu kaki minum arak. Pagi-pagi sarapan pun guna stout 2-3 botol. Gosok gigi pun pakai special brew. Minumlah. Sampaikan bini dia buat kopi pun campur sikit guna stout. Mabuk. Tiba-tiba hari dah tua tu dia rasa dia menyesal. Bila dia menyesal dia bertaubat. Bila dia bertaubat, dia jumpa geng-geng lebay, dia cakap, aku dah mujahadah diri aku dah lawan dah apa semua dah. Gini. Dia berbangga pula dalam keadaan dia meninggalkan maksiat. Itu sama di antara seperti mana barang yang sebelum daripada ini. Dia dah meninggalkan maksiat. Cerita ke orang bangga sebab dia dah berjaya meninggalkan maksiat. Juga satu dosa dicipta yang baru dalam keadaan berkopiah dan berjubah. Nampak bang? Zahir dan batin ni nak kena kawal. Siapa di kalangan tuan-tuan dalam hati tak pernah cakap kat bini, menyempah aku tengok kau? Ada? Siapa lah? Suami-suami salihah yang tak pernah cakap dalam hati bini kat bini, bila bini tengok bini dia, alah bakul darah dia ni. Ada? Kalau kau tak ada cakap tu, kau memang suami yang salihah. Suami yang salihah. Ada bang, mesti tak ada. Siapa kata tak ada? Kadang-kadang bila tak ada kata, dah tua-tua ni bila makan, bini dia dah tak cedok, tak hidang macam dulu lagi dah. Piuk karen, dia duduk tengah-tengah meja. Tu pun karen tak tutup tu. Cerit semua ada. Basuh tangan, dia siap ulur paip daripada sana, letak situ, tunggu nak basuh tangan, saya buka paip bang, macam itu. Suami ni dia makan, bakau darah, menyesal tak sudah aku kahwin kau. Menyesal tak sudah aku kahwin. Dah hantaran mahal nak mampus, rupa macam ini, rupa kau layan. Dalam hati. Kalau kata dalam masjid ni tak ada orang yang maki bini dalam hati, pembohong tuan-tuan. Kalau mak mentua lagilah, dah jadi zikir tetap. Apa dia? Mak mentua pergi perangai, dah zikir tetap. Allahu Akbar, sial tengok.
Nak buat macam mana? Mak kau cuti ni nak bawa cucu pergi jalan. Jadi set apa kau. Mak kau malam ni kuliah asas bola. Jom. Oh, tak payah lah bang. Biar duduk rumah tak apa. Daripada dengar kuliah ni tak apa. Cari. Kejap-kejap kan kahwin dua. Kejap-kejap kan kahwin dua. Kejap-kejap kahwin dua. Aku cerita kahwin dua. Bukan suruh lelaki kau kahwin. Kau agak-agak lelaki kau dah 70 tu laku ke? Masuk dalam iklan cari jodoh pun tak lepas. Dah masuk suat khabar Tamin Nisan pun tak lepas. Nang yang Siampo pun tak lepas. Cari jodoh. Tak lepas dah 70. Yang kau pergi cemburu habis-habisan buat apa? Oi. Kau tak percayalah kalau kita ni mati, tiba-tiba tengok ada mayat baru. Kau jangan kata orang lain. Memang bini kau. Oi. Maksudnya, bila mak mati, kau tanam sebelah pak kau. Maksudnya, bapak tu dia dah jadak, dia dah qasatkan. Besok apa-apa hal besok, semua bersandar dekat kau. Kau jawab. Faham? Lepas tu kau ikut jemaah tabligh yang 40 hari, 4 bulan jalan kaki. Jemaah tabligh 4 bulan jalan kaki ni, kalau kau mati, kalau meninggal dunia, kalau ikut cara dia, dia takkan tanam, bawa balik. Di mana masjid kau meninggal di situ? Dia ikut cara macam mana sahabat. Dia kata macam sahabat buat. Macam tu cara dia. Jemaah jalan kaki, orang tua-tua. 4 bulan tuan-tuan. Kau tengok orang mujahadah macam tu. Hari-hari. Ini pergi balik kedai kopi, pergi kedai kopi, pergi cek kencing manis, 28. Ya Allah, takut. Kan balik Kelanyet, minum teh lagi. Pergi balik. Alhamdulillah dah turun 1, 27. Apa dia? Itu je lah kerja kau. Baik kau ikut jemaah tabligh tu pergi masjid-masjid, yang cikap dah tetap kau dapat, sembahyang jemaah 40 hari tetap kau dapat. Pergi balik. Maka tahari kosongan pada ketika dikurangkan makan dan tidur. Kurangkan makan dan kurang tidur. Kurangkan makan. Kerana makan itu mewarisi pada mengantuk dan angan-angan. Kurangkan pada tidur. Tidur itu jadi kosong. Tak boleh berpegang. Orang kalau terlampau banyak tidur. Contohlah. Kalau dia tidur dah terlampau banyak. Kemudian dia bangun beramal. Dia beramal begitu je. Tapi otak dia terawang-awang. Dia akan jadi kosong. Kalau orang pula yang rajin pada makan ni, banyak pada makan, dia akan mewarisi, kejap-kejap dia akan bosan. Kejap-kejap dia akan bosan. Kejap-kejap dia akan bosan. Orang yang kuat minum ni pula, dia mewarisi mengantuk. Allah. Cukup 10 ditarik panjang. Allah. Minum mewarisi mengantuk. Hal keadaan makan dia mewarisi pada malas dan juga angan-angan, mewarisi pada malas dan lemah pada ibadat. Ada pun di antara kuat tidur, dia akan jadi ibadat, dia akan jadi kosong. Dan hilang keberkatan umur makan. Dalam bab makan dia boleh mencacatkan bagi roh. Sebab tu dalam penyakit masmumah ada satu penyakit yang dinamakan syarrut ta'am, orang yang buruk dalam bab makan, tamak dalam bab makan. 2 minggu lepas saya cerita bila ditanya kepada Abu Huzaifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia tanya, ya Abu Huzaifah, apakah yang kau tengok keaiban aku sejak aku menjadi khalifah ini? Maka jawab Abu Huzaifah, dia kata, tidak aku tengok keaiban kau ya Umar, melainkan aku tengok hal keadaan satu ketiganya engkau makan menghimpunkan 2 lauk dalam sekali makan, aib bagi khalifah Rasulullah. Itu dia cara nak masuk syurga, cara itu. Nasi, keromak kambing, kari lembu, acar timun, ayam masak merah. Kejap lagi kan malas nak patah balik, temikai 2 keping. Melampau bang. Buruk. Bab makan pun satu aib pada batin tau. Ke makan rumah orang kahwin tak boleh bertambah? Boleh. Apa yang kau segan? Daripada perbuatan dah tua menunjukkan sampai ternapak tertutup nasi itu penuh dengan lauk. Kau rasa tak aib ke depan pandangan-pandangan agama? Tak aib ke depan pandangan budak-budak? Faham? Relax kan? Kau termenang je macam pernah buat je. Faham? Aib tu aib. Kurangkan makan ni kurang. Bila makan kan, la ilaha pula yang kaki angin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak boleh lah. Lagi banyak daripada tahlil lagi bang. La ilaha illallah. La malib la ilaha illa Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wakaf dengan huruf ha, dia kat dalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan kau dah steam la ilah, kau tambah huruf hamzah, takkan bertambah dalam kalimat taibah satu huruf, melainkan syaitan akan bertinggi. Takkan kurang satu kalimat sebutan dalam kalimat taibah, melainkan syaitan akan menepati. Dia ibarat kata orang duduk tahiyat awal.
Orang duduk tahiyat. Duduk tahiyat ni kepala lutut, ini tangan. Engkau lebih ke situ syaitan bergayut, engkau lebih ke situ juga syaitan akan bertinggi. Dia kena tepat dalam keadaan bentuk macam tu. Begitu juga yang tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Okey bang, boleh? Kau jangan nak ikut dendang sayang kau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasib baik imam tahun 96 tak ada. Kalau tidak, kau kena siap dengan tasbih. Yang tua-tua ni kau jangan lenggok dendang sayang kau. Faham? Zikir sebut nama Allah betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau ada setinggang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa banyak tu? La kau tambah. Ilah tu dah termasuk ha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk ha lagi situ. Illallah tu pula tak ada huruf lam alif, tak masuk pula bagi atas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama banyak bang. Belajar tahlil. Kalau nak boleh ikut betul-betul panjang. La ilaha illallah. Oh lambat Ustaz. Apa pasal lambat? Pasal kau kira pada bilangan, kau nak rebut pada pahala. Bila kau sebut la ilaha, kau sebatikan tauhid kau dengan Tuhan. Dia jadi sedap. La ilaha illallah. Kasat cerita dengan Tuhan, hati bercakap dengan Tuhan, buat walaupun 2-3, tapi perkataan tu, ayat tu, keadaan zikir tu ada kualiti dia, ada mutu dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan bang. Betul tak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pantang larang aku, telinga aku boleh mendidih kalau aku bawa zikir orang menyambung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah mana yang kau sebut tak ada wakaf ha tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Faham bang? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tak tengok aku. Masa zikir kat orang mati lah, aku selalu pergi buat tahlil kampung aku. Dia zikir, la ilaha illallah. Mati dia tak buka. Kalau dia buka, atau aku tunjuk tasbih, aku siap kau dengan tasbih. Kau zikir main-main dah tua-tua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam tu dia. Bila zikir ramai, boleh jahar, boleh kuat. Ini mesti kurang keluarkan suara. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Faham tak? Ada yang kecil bising macam tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Allah. Dah ini menyampuk budak kau. Tak mana-mana kalau kau dapat menyampuk tiba-tiba Allah je. La ilaha illallah. Yang satu lagi pula, lagi satu lagi mazhab pula, lagi pula. Dia tak berbunyi, tak apa, dia main goyang. Menggigil tangan aku. Apa dia? Menggigil. Tangan aku tiba-tiba Parkinson tengok. La ilaha illallah. Orang Melaka dulu-dulu lagi besar puaka dia. Dululah. Bila dia dapat Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Masa Al-Fatihah tu pun bau lauk keluar, gedegang, asam padas keluar, tetel pun keluar, rojak lazu pun keluar. Dan imam pun habis ke doa dia. Rabbana taqabbal minna, gedegum ailiu. Minna wa doa ana, gedegum ailiu. Wa doa innaka antas sami, gedegum ailiu. Itu dulu Melaka punya. Kau jangan nak pembohong. Kau ingat aku baru 22 tahun? Orang Melaka tu dia sebab. Dulu lagi pula, kalau ustaz-ustaz tak balik-balik daripada pondok, tak ikut daripada orang luar. Perubahan di berlaku, ustaz-ustaz dalam Melaka ni separuh belajar Kelantan. Ada yang belajar di Kedah, ada yang belajar di Pulau Pinang, ada yang ke Gunung Semanggul di Perak, ada yang belajar di Muau, ada yang belajar di Negeri Sembilan. Bila balik-balik ni dia orang ambil tempat dia orang di sana. Macam mana cara dia orang buat sebenarnya? Cara orang kawasan yang berilmu bawa ke sini. Melaka dulu tuan-tuan, zaman kita tu, masa semayang mayat tengah berdoa, sampul masuk. Tak gitu? Sampul masuk. Masuk. Bila sampul tu terbalik, dia puan-puan Kuwait. Dia tengok celah. RM2. 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 Dia amin berseluruh. Amin. Dia dah ajar cara macam tu. Yang jadi kalau cakap si Cina yang lebih sway lagi tu, yang meninggal tu bapak dia, anak dia tak jadi imam, anak dia pula tukang sibuk bagi duit. Ada lagi zaman Melaka lagi,
Bila tak ada kata, tiba kat kubur, imam tengah talqin, orang tu akan bawa duit siling dalam tin. Kemudian bila orang lalu je, bila orang yang ada talqin, dia akan bagi 20 sen, 20 sen, 20 sen, 20 sen, 20 sen. Ini Melaka je tu. Untung ada budak-budak yang balik dah belajar daripada luar. Tegur. Tak ada lagi sembahyang mayat ni nak bagi duit. Kalau nak bagi duit, turunkan mayat dulu, kepung pintu, semua orang keluar dari situ, bagi. Macam mana di Kedah, di Pulau Pinang. Mula-mula turunkan mayat dulu. Bila mayat dah turun, kemudian pintu, tiap-tiap pintu ni waris akan jaga. Siapa keluar dibagi, siapa keluar dibagi, siapa keluar dibagi. Begitu. Ini tengah sembahyang. Imam tengah sedap, Allahumma hdina, Allah fillahu warahmu. Tiba-tiba sampul tu pula terbang, kena tiup angin. Wa'afihi wa'afu anhu wa'arudinun wa'wa'asyamal khalau. Kalau aku tak aku pandang lagi lah. Pasal kalau terbang ringan tu, mana tersikit tu. Tak payah aku pandang. Lepas dia? Tak payah pandang. Faham? Itu cara orang sedekah, kedekut. Kau tengok, bila orang mati, dia tahu jak. Tahu apa? Jak. Kalau 50 tu, dia takkan genggam, dia curah daripada atas ring. Kalau yang RM1, RM2 tu, macam cabut nombor bertuah, dia seluk sampai dalam, baru dia lepas je. Atau kan? Nanti timbul dia kecoh. Habis. Maka la ilaha illallah. Kalau nak ikut orang tua-tua dulu, dia pergi 4 martabat. La ilaha illallah. La ma'budah illallah. Jalan. Jangan banyak. 70,000. Terus. Banyak ustaz. Kau dah 70 tahun. La ilaha illallah. Martabat la ma'bud. La ilaha illallah. La maksud 70,000. La ilaha illallah. La matlub 70,000. La ilaha illallah. Automatik kalau betul zikir, akan terzahir la mawjuda illallah. Boleh bang? Ini tahlil jangan tinggal, pakcik-pakcik oi. Tahlil jangan tinggal. Kalau lemah ibadat, kadang-kadang nak pergi masjid pun menyumpah-nyumpah Bilal. Bilal ada kerja. Kejap bang. Kejap bang. Yang membuatkan iman jadi mengungut, hal keadaan nafsu jadi mengungut tu, pasal iman ni dia jadi lemah. Bila dia jadi lemah, Rasulullah bagi tahu, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharukan balik iman kau, kuatkan balik iman kau, banyakkan la ilaha illallah. Dekat rumah tengah-tengah malam tu, hayun bang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rocklah sikit bang, jangan tegak je, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang tak bunyi. Mayat kata macam aku je kau. Koyang sikit. Kanan pergi kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey bang? Tengah-tengah malam. Dalam bilik kat rumah tu. Seorang-seorang. Khaluat. Seorang-seorang. Kat rumah tu berkhaluat. Bilik kita letakkan satu zawiyah. Duduk. Bilik tu jangan kacau. Bini pun jangan kasih masuk. Duduk seorang-seorang dalam tu. Nak mala, nak beramal tu, taburkan minyak gaharu. Minyak gaharu yang mahal tu. Yang mahal tu. Yang satu botol sampai 600, 700. Botol kecil tu. Jangan kau tubuh yang kat Maiden tu 6 botol RM10. 2 kali tahlil baru pun hilang kan. Duit banyak-banyak, kereta mewah, takkan minyak wangi banyak mahal-mahal yang sunnah tak boleh beli bang. Allahu akbar. Dah minyak wangi tak beli dah satu silap. Bila tengok orang pakai minyak atas, dulu tangan pula. Orang macam ni kalau dia mati 3 hari je kubur dia tumbuh pokok jering tahu kau tahu. Abang duduk khaluat tengah-tengah malam, jangan terlampau gelap, syaitan, dimensi samar. Samar, bilik tu samar. Samar lah, maksudnya kalau nampak bini tu dia nampak. Kena gitu. Terus, buka Fatihah pada Rasulullah, yang tarekat buat cara tarekat, hadap, tundukkan diri, rasakan bawah tilik besar Tuhan, nafikan haula dan quwwah. Saat orang tidur, Allah pilih. Maka jangan mengaku bahawa zikir ini datang kehendak dan kekuatan kau. Dia merupakan pilihan Allah. Sekurang-kurang kau beramal, kau raikan dulu. Kerana saat orang tidur, Allah pilih kau. Maka raikan. Allah pilih kau raikan dengan rasa kesyukuran, dengan keadaan beramal, dengan meraikan pilihan daripada Allah. Hayun bang, la ilaha illallah. Saya kata, jangan nak laju. Kita nak perkataan tu sebati dalam jiwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kau nak cepat habis, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan ada. Puluhan pun tak. Kalau orang tarekat, dulu punya tarekat, dia beli tasbih tu 10 baik. Dia join kena 1000. Jadi 1000. Oh, dia berzikir tak ada gangguan. Di tengah-tengah zikir, tarik-tarik, tasbih pula berbalut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia takut berbalut, dia pun tarik tasbih panjang-panjang, dia pun zikir. La ilaha illallah. Bila dia penat, dia tengok tasbih.
La ilaha illallah. Mak dah tu panjang lagi kona. La ilaha illallah. Dah panjang sangat lagi. Kita fikir kita dah saat penghujung, takut zikir tu zikir takhir, malam tu malam takhir. Maka pulun la ilaha illallah walaupun 3-4 kali, tapi sebatil isbat tentang ketuhanan. Kadang kau yakin tentang Tuhan, bahawa kau zikir pada malam tu memang kau rasakan kehampiran kau dengan Tuhan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tentu bang ya. Faham? Bila tiba subuh, kejut kami ni. Kalau payah, pergi kat telinga dia. Tahlil sekali lagi. La ilaha illallah. Cepat dia bangun. Cukup main takut orang tahlil kat telinga. Faham? Makcik-makcik pun macam tu juga. Kalau laki payah nak bangun sembahyang subuh, pergi kat telinga tu cakap, apa engkau ikut? La ilaha illallah. Pagi kan tak payah buat sarapan cekodok. Dah tetap kena lemping. Faham bang? Yang tua-tua ni jangan main 100-100 lagi dah. Pulun. Jalan. Berapa banyak boleh buat. Jadi pengaruh masa tu, maksudnya kalau dah tua 60 tahun tu, pukul 4, pukul 3, pukul 4 tu dah ada atas jadah. La ilaha illallah. Bila kata rasa dah cukup tu, tukar pula dengan selawat pula banyak. Tukar lagi pula dengan istighfar. 3 zikir ni jangan tinggalkan. Orang mengantuk, tak pasal kau dah pencen, kau tak ada ke mana lagi dah. Kau tak ada apa lagi ajinil lagi dah. Kau duduk je rumah cukup bulan jolok dapat. Anak pun balik hal keadaan hulurkan lagi rezeki. Apa benda lagi yang kau terhalang daripada rezeki? Apa yang membuat kau terhijabkan lagi daripada nak beramal? Ini orang tua-tua. Dah, wallahu a'lam. Bening bang. Gila bang. La ilaha illallah. La ilaha illallah besok. Kalau abang zikir-zikir, dia ada apa-apa pengan, kita tukar pula zikir. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kalau dia ada pengamangan besok, kita tukar lagi. Allahu, Allahu, Allahu. Banyak sedap zikir ni bang kalau dah biasa. Bangun pagi, pandang masa dah dekat, pandang masa dah hampir, pandang ajal dah makin dekat, maka buatkan persiapan, maka pandang amal di bawah pandangan, di bawah tarikan Tuhan, terus jalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil tu terkenang-kenangkan urusan nikmat Allah, menangis tengah berzikir, mengalirkan air mata tengah-tengah malam. Bang, wallahu a'lam bissawab. Ada apa-apa soalan? Tak ada, alhamdulillah. Kan tak tanya kan apa kata orang. Ada apa soalan? Tak ada, alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Okey bang yang tua-tua ni tak payah tasbih, ambil setengah jam je. Setengah jam, 4.5 tu, tengok 4.5, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau setengah jam tu saya ingat dapat 1,000 lebih. 1,000 lebih dapat. Ataupun kau ikut setengah tarekat. Setengah tarekat tu dia nak ambil ukur pada masa, dia ambil lilin yang sedang. Lilin sedang. Nyalakan lilin sampai dicari habis bawah. Habis, baru berhenti. Jangan kira, jangan pakai tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku sampai cair lilin. Bukan api padam kan kau pandai berkencing kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada setengah orang masuk suluk macam orang parti geni, dia masuk zikir malam, syarat berhenti zikir ayam kokok petah. Kokok pertama. Itu orang dalam parti geni punya. Dalam parti geni lah, dia beramal dengan cara macam. Dia mesti beramal malam tu sampai ayam berkokok yang pertama. Itu pun dia kencing. Dia beli ayam serama. Ayam serama kan kejap-kejap berkokok. Dia bawa zikir 20. Ayam serama pun berkokok. Dah selesai. Cukup 40 hari. Senang. Dia ambil ayam serama saja. Bab zikir pun dia kencing lagi bang. Sekali-sekali pergi bang, nak pergi masjid, pagi-pagi Jumaat tu, pendatang masjid ni, singgah ada kubur tu bang. Duduk kat kubur. Tengok genong kubur. Nak tak nak pasti masuk. Macam mana kau nak tak nak pun orang kampung mesti tanam kau. Nak tak nak pun orang kampung mesti timbus aku besok. Mesti orang akan timbus kita. Maka kenangkan kalau kita duduk di dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Takut. Bang pelan-pelan. Nak lebih kuat lagi pergi dekat kubur tengah-tengah malam tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Takut. Kata Sufyan Al-Thawri rahimahullah taala, kalau seandainya pada zahir kubur pun kau dah takut, apatah lagi kalau kau terkunci pada batin kubur.
Dalam dia ada kala, dalam dia ada jengking, dalam dia ada ulau, dalam dia ada banteng binatang berbisa, dalam dia ada malaikat yang mengerikan, dalam dia ada malaikat yang memukul sekali pukulan 70 hasta terbenam ke bumi, dalam dia ada malaikat yang bertempik suara seperti mana petir dan halilintar. Yang ini perkhabaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah dan dia tak pernah dusta. Bila dia kata ada. Dan yang tua-tua ni, pergi lagi kubur. Nangis, zikir tahid, nangis. Dah sudah berhenti. Buka balik lampu slow. Ya Allah, aku buat Cina ke apa? Penat dia menangis. Aku apa macam? Ya Nabi, salam alaika. Ya